Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairul Aizam bin Abdul Rahman. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan untuk kumpulan saya yang sebelum ini telah dibentangkan oleh Ustaz Syahrul, kemudian disusuli oleh Ustaz Zulfahmi. Kini tiba giliran saya untuk membentangkan kertas konsep yang bertajuk Sosiolinguistik, insyaAllah. Untuk slide yang pertama, saya akan cuba untuk bentangkan bagaimana cara mengumpulkan data dan menghubung kaitkan data sosiolinguistik. Yang pertama, jika dilihat dalam slide, dinyatakan adalah peka. Dalam proses ketika mengumpulkan data, seorang penyelidik diperlu peka terhadap isu-isu ataupun apakah isu-isu yang terlibat dalam pensimpulan selain peka terhadap perwakilan populasi yang dikaji. Ketika berlakunya pengumpulan data, seorang penyelidik diperlu tanya dan fikir, apakah cara untuk kita hubung kaitkan data tersebut. Terlalu banyak kaedah ataupun teknik dalam sosiolinguistik yang telah diperkembangkan bertujuan untuk kita mendapatkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Yang kedua adalah variasi. Seorang penyelidik sepatutnya dia mampu untuk menerangkan apakah perkara yang dapat mengukuhkan variasi atau dalam bahasa mudahnya kita panggil perubahan. Beberapa soalan boleh diajukan seperti kenapa variasi bahasa itu wujud? Macam mana bahasa boleh berubah? Dan apakah proses yang terlibat ketika berlakunya perubahan bahasa? Kita perlu sedar bahawa variasi bahasa berlaku pada setiap waktu dan ketika. Variasi yang dimaksudkan ini ialah potensi suatu bahasa itu berubah. Punca ataupun kesan perubahan bahasa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah variasi dalaman. Apabila mencari punca berlakunya perubahan bahasa, penyelidik perlu tahu adakah perubahan yang berlaku itu merupakan perubahan secara dalaman ataupun perubahan secara luaran dalam sistem linguistik. Ini kerana dalam sosiolinguistik, perubahan secara luaran itu dikatakan berpunca daripada penutur bahasa itu sendiri. Dalam slide yang kedua, insyaAllah, sebelum kita pergi kepada perbincangan dalam skop pendidikan bahasa Arab, suka untuk saya berikan keterangan secara ringkas berkenaan dengan fungsi umum bahasa dan fungsi bahasa Arab. Kemudian akan saya bentangkan apakah perkaitan antara bahasa dan sosial di slide yang berikutnya, insyaAllah. Kita sedia maklum bahawa bahasa itu merupakan alat untuk kita berkomunikasi. Dalam bahasa itu sendiri, adanya unsur kebudayaan yang mana ia dapat memberi pengaruh kepada sesiapa yang mendengar. Melalui bahasa juga, kita dapat menggambarkan apa idea yang terlintas dalam fikiran kita kepada pendengar yang mendengar, sama ada idea yang dinyatakan itu secara implisit ataupun secara eksplisit. Okey. Fungsi bahasa dalam bahasa Arab pula, dia tidak tertumpu kepada unsur kebudayaan saja. Tetapi bahasa Arab adalah teras kepada kebudayaan dan ketamadunan Islam itu sendiri. Terdapat 5 bahasa saja yang memberi pengaruh yang besar dalam memperkembangkan tamadun kemanusiaan. Apakah 5 bahasa tersebut? Okay, yang pertama, bahasa Cina kuno. Yang kedua, bahasa Sanskrit. Yang ketiga, Latin. Yang keempat, Greek. Dan yang kelima, bahasa Arab itu sendiri. Tapi hanya dalam kelima-lima bahasa yang dinyatakan tadi, hanya bahasa Arab sahaja yang masih kekal wujud, berfungsi dan semakin berkembang sampai ke hari ini. Mana pergi bahasa-bahasa yang lain tadi? Okey, bahasa-bahasa yang lain tadi semuanya dah pupus. Sekarang kita lihat sosiolinguistik dalam pendidikan bahasa Arab. Okey, yang pertama, penilaian bahasa. Secara ringkasnya, bahasa yang diguna pakai akan dikaitkan dengan sosial dan etika. Contohnya, apabila datang seorang yang tak biasa dalam sebuah kampung ataupun dia pertama kali datang
ke dalam sebuah kampung atau daerah, kemudian dia menuturkan perkataan ataupun bahasa yang dianggap kasar dalam sebuah kampung yang menggunakan bahasa yang lembut ataupun halus, maka orang tadi dia akan dianggap sebagai seorang yang kurang beradab. Jadi dekat sini kita dapat membuktikan, perkara ini dapat membuktikan yang cara bahasa seorang individu itu turut dipengaruhi oleh penilaian daripada masyarakat. Seterusnya, interaksi sosiolinguistik. Dalam bahasa Arab, satu perkataan boleh membawa kepada pelbagai makna, tapi ia masih lagi bergantung dalam konteks ayat dan juga tata bahasa. Contohnya perkataan Arab, kita ambil daraba, yang mana boleh membawa maksud pukul, ketuk, contoh dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan sosiolinguistik. Okey, kalau kita tengok dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab kini, banyak faktor yang membawa kepada kejayaan ataupun keberhasilan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Antaranya, cara mengajar, bahan bantu mengajar, objektif yang disasarkan dalam PDP tersebut, kemudian kompetensi guru yang mengajar. Tapi daripada semua faktor yang dinyatakan tadi, ada faktor yang bersifat primer, ada faktor yang bersifat sekunder, dan juga ada faktor yang bersifat tertier. Okey, bila disebut tentang faktor, belajar bahasa Arab ni, dia tidak hanya berfokus kepada belajar nahu semata-mata ataupun sorof semata-mata, tapi penting juga untuk kita faham dan tahu apakah amalan, apakah budaya orang Arab itu sendiri. Bila disebut tentang faktor, terdapat dua jenis faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini pula, dia ada dua bentuk utama, iaitu sisi internal dan bentuk kedua, sisi pandang terhadap bahasa Arab itu sendiri. Okey, jadi apakah kandungan yang dipelajari daripada bahasa itu? Dalam bahasa Arab, faktor internal itu adalah kemampuan belajar sorof, seseorang yang cepat menguasai ilmu nahu, ilmu balaghah dan juga mampu menghafal kosakata dengan banyak. Tapi beza antara dua bentuk tadi ialah dua bentuk tadi apa? Sisi internal dan juga sisi bahasa yang disebutkan ialah dari segi kandungan dia. Secara logiknya, kalau kita tengok anak didik yang cerdas pasti akan lebih menonjol. Okey, seterusnya ialah faktor eksternal. Okey, faktor eksternal ni dia ialah berkenaan dengan keluarga ataupun masyarakat di sekeliling. Kalau kita berfikir secara logik, keluarga yang ada masalah berkemungkinan besar memberikan kesan terhadap beberapa perkara. Contohnya terhadap emosi dan mental anak didik itu sendiri. Okey, yang terakhir jenis pendekatan sosiolinguistik. Okey, dalam sosiolinguistik, faktor masyarakat itu adalah sasaran. Tapi kajian sosiolinguistik akan nampak lemah jika kita tak faham tentang sosial. Jadi disebabkan itu ada 3 jenis pendekatan sosiolinguistik. Yang pertama, seperti dalam slide, yang pertama ialah bilingualism. Apa yang dimaksudkan dengan bilingualism ini? Okay, perkara ini berlaku dekat tanah Arab. Banyak berlaku dekat tanah Arab. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri. Masa belajar dahulu dan saya percaya sehingga kini masih lagi berlaku perkara yang sama. Ada golongan Arab yang menggunakan bahasa Arab Fusha dan ada golongan lain yang menggunakan bahasa Arab pasar ataupun kita panggil bahasa Arab Imyah. Inilah yang kita panggil sebagai bilingualism. Tapi apa yang berlaku? Interaksi sosial antara mereka ni sangat mengagumkan. Okey. Yang kedua, diglosia. Diglosia ni kita dekat Malaysia kita panggil dialek. Okey, seterusnya yang ketiga ialah mikro dan makro. Mikro ini adalah perubahan pola sosial
makro pula adalah perbezaan bahasa dalam golongan masyarakat dari segi umur, bangsa, jantina, pekerjaan dan sebagainya. Okey. Okey, untuk slide seterusnya ialah aspek penting dalam sosiolinguistik. Okey, aspek penting yang pertama ialah kajian bahasa yang dihubungkan dengan fenomena sosial. Maksudnya apa? Bahasa dengan sosial ni disaling berkait rapat. Okey, seterusnya ialah kajian sosial yang menggunakan ilmu bahasa. Sudah kita datangkan contoh dalam slide sebelum ini. Kita datangkan contoh tentang penilaian bahasa, di mana apabila datang seorang yang tak familiar dengan sebuah kampung, kemudian menuturkan perkataan yang agak kasar, yang dianggap kasar dalam kampung tersebut, jadi dia akan dianggap sebagai seorang yang kurang beradab. Jadi ada perkaitan di antara sosial dan juga ilmu bahasa di situ. Seterusnya yang ketiga, kajian bahasa yang menjadikan kondisi keadaan sosial sebagai sasaran. Kemudian yang keempat ialah fungsi ilmu bahasa yang meneliti hubungan bahasa dan kemasyarakatan. Okey, sebagai kesimpulannya, dapat kita nyatakan bahawa sosiolinguistik adalah gabungan daripada dua perkataan. Apa perkataan tersebut? Yang pertama ialah sosiologi yang membawa maksud tentang kemasyarakatan. Yang kedua digabungkan dengan perkataan linguistik yang lebih berfokuskan kepada kebahasaan. Okey. Yang kedua, pengertian bahasa bukan dalam aspek internal sahaja. Tadi sudah kita nyatakan dalam slide-slide sebelum ni. Terdapat dua faktor, iaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Okey, seterusnya sosiolinguistik dia mementingkan bahasa dan sosial. Dan yang terakhir, aspek pengajaran sosiolinguistik perlu menjurus kepada pemerhatian terhadap budaya dan norma sosial. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.